Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita sambung perbincangan kertas 2. Okay, pergi terus ke soalan yang pertama. Carta 1 menunjukkan keadaan latihan fizikal. Keadaan latihan fizikal terbagi pada dua, keadaan latihan aerobik dan keadaan latihan anaerobik. Baik, untuk keadaan latihan aerobik ada dua kaedah jarak jauh perlahan LSD, long slow distance, dan lagi satu jaedah jarak jauh. Jaedah jarak jauh terbagi pula kepada dua, iaitu latihan Fartlek dan latihan P. P ni apa? P latihan piramid. Okey. Baik, yang kedua, dua acara sukan yang sesuai menggunakan kaedah latihan P. Bagilah apa saja acara yang berkaitan dengan sistem tenaga aerobik. Jangan pergi bagi 1 meter, 2 meter, 4 meter yang tu guna sistem tenaga anaerobik, itu dah salah. Okey. So, acara sukan yang sesuai 1,500, 3,000 meter terbuka, 5,000 meter jalan kaki, mana-mana lah. Okey. Baik. C. Terangkan secara ringkas kepentingan kaedah latihan anaerobik. Kaedah latihan anaerobik penting untuk meningkatkan kecekapan penggunaan sistem tenaga anaerobik alaktik dan laktik. Okay. Itu kepentingannya. Kalau kepentingan kaedah latihan aerobik untuk meningkatkan kecekapan penggunaan sistem tenaga aerobik. Okey. Baik, yang kedua, gambar rajah 1 menunjukkan satu bentuk latihan kecergasan. Okey, dan lompat-lompat ni biasanya latihan plyometrik. Fasa A, fasa B dan fasa C. Namakan ujian yang boleh dilakukan untuk menguji kuasa di bahagian yang bertanda X. Okey, ini gastrocnemius solis. Okey, ujian lompat jauh berdiri, ujian lompat menegak. Ujian lompat. Baik, B. Jelaskan keadaan latihan yang dapat digunakan pakai oleh atlet ini untuk menguatkan otot kaki. Keadaan latihan apa? Keadaan latihan plyometrik. Okay, dia suruh jelaskan. Anda nyatakan plyometrik satu markah. Jelaskan menggunakan latihan seperti pagar, mini hurdle, tangga dan sebagainya untuk latihan lompatan bagi meningkatkan otot kaki. Keadaan latihan plyometrik ni untuk meningkatkan tambahan itu bagi meningkatkan kuasa otot kaki ataupun kekuatan otot kaki. Apa boleh. Okey. Baik, C. Nyatakan satu pelakuan dalam sukan yang menggunakan kuasa di bahagian otot X. Satu pelakuan dalam sukan. Bagi pelakuan. Contoh pelakuan ni melompat. Melompat ni pelakuan untuk merejam dalam bola tempar. Melompat untuk menanduk bola dalam bola sepak. Okey, melompat pelakuan dalam sukan. Apa saja. Okey. Menggunakan kuasa di bahagian otot. Jangan beritahu melakukan smash. Tak beritahu melompat. Salah, dia nak kuasa di bahagian otot X. Okey, kuasa sini, kuasa kaki. Kalau smash, tak lompat pun boleh smash. Okey, melompat untuk melakukan smash dalam badminton. Okey, gunakan perlakuan dalam sukan. Nyatakan apa yang dapat. Okey. Baik, yang ketiga, piramid makanan. Soalan itu tak ada kan? Label X, Y. Okey, yang bawah X, yang atas ni Y. So, kepentingan X kepada atlet. X ni cecair yang hilang sewaktu latihan. Okey. B. Nyatakan dua contoh acara padang dalam sukan olahraga yang memerlukan diet yang tinggi daripada sumber Y. Y ni sumber protein. So, acara padang dalam olahraga. Lontar peluru, baling tukar basi, melempar cakera, merejal lembing. Acara padang. Okey, acara lontaran. Berikan dua sebab mengapa atlet sukan gym drama perlu mengawal pengambilan makanan seharian dalam menu mereka. Okey, gym drama. Bagi mengawal tujuan dia, bagi mengawal berat badan, kerana peningkatan berat badan akan mengganggu pergerakan mereka dalam disiplin gimnastik. Kalau berat badan naik, tak bolehlah nak buat si akrobatik semua tu. Okey, atlet juga akan mudah cedera sekiranya berat badan meningkat. Jadi kamu bolehlah guna ayat. Okey, bila berat badan meningkat, apa yang akan berlaku? Okey, apa dan kesan sampingan dia? Bila orang badan besar ni, dia mudah cedera. Okey, dia akan ganggu prestasi. Itu sebablah. Sebab apa atlet sukan jerama ni kena kawal pengambilan makanan. Okey, seterusnya yang keempat, ujian untuk komponen kecergasan fizikal. Ini jangkauan meluncur. Hilang situ. Okey, jangkauan meluncur. Ujian yang tunjukkan ujian jangkauan meluncur lah, sit and reach. Kalau kamu tak ingat, tulis sit and reach. Takut tak ingatlah dalam bahasa Melayu. Okey, yang kedua, B. Nyatakan tujuan untuk mengukur kelenturan badan ataupun mengukur kelenturan sendi dan otot untuk melakukan pergerakan yang maksimum. Okey, itu tujuannya. C. Nyatakan jenis ujian yang digunakan untuk menguji kuasa kaki.
Ujian untuk menguji kuasa kaki dan beri satu contoh aksi menggunakan kuasa kaki dan sukan balapan dan padang dalam acara padang. Okey, ujian lompat jauh diri, ujian lompat bergerak. Okey, macam soalan yang sebelum ni. Aksi melompat semasa fasa lonjakan dalam lompat jauh. Acara padang. Okey, acara padang, acara lompatan lah. Aksi melompat semasa fasa lonjakan dalam lompat jauh. Aksi melompat semasa fasa lonjakan dalam lompat gijang. Aksi melompat semasa fasa lonjakan dalam lompat tinggi. Aksi melompat semasa fasa lonjakan suatu fasa lonjakan dalam acara lari berpagar. Okey. Atau nak lompat-lompat di pagar tu dia melompat menggunakan kuasa kaki. Dia gunakan kuasa kaki. Okey. Baik, seterusnya nombor 5, keagresifan. Keagresifan ada 3. Instrumental, ketara X ni asertif. Okey, X asertif. Dua sebab keagresifan instrumental berlaku dalam sukan tertentu. Instrumental ni dia buat sebab nak menang. Okey, ingin memenangi perlawanan. Okey, keagresifan yang dibenarkan. Okey, ingin mendapatkan ganjaran. Okey, contoh sukan tinju, sukan silat. Okey, itu semua yang dibenarkan. Keagresifan yang dibenarkan untuk memenangi perlawanan, untuk mendapatkan ganjaran. Itu sebabnya. Okey, C. Satu faktor yang boleh menyebabkan keagresifan dalam sukan. Sebab apa? Kebangkitan fisiologi. Suhu panas sangat, kemudian persorokan penonton, persepsi individu. Kita ingat pihak lawan nak cederakan kita, kita pun buat kasar dulu. Okey. Yang ketiga, perbezaan mata. Mata tengok contoh Manchester United dah 43 mata, Arsenal baru 16. Okey, jauh. So bila jauh tu tim Arsenal cakap tak boleh nak kejar, so dia buat kekasaran. Ataupun dalam pertandingan, dalam perlawanan, Arsenal ketinggalan 3-0. Okey, so dia pun buat kekasaran. Sebab ingat tak boleh nak kejar dah, main kasar. Okey, dalam kedudukan seri ataupun beza mata kecil, kekasaran akan kurang kerana risiko pada pasukan. Contoh, bila seri ni, kebarangkalian untuk menang tu masih ada. Jadi mereka tak akan main kasar. Bila main kasar ni, kalau kena kad merah, dia akan bagi risiko kepada pasukan ataupun kepada atlet lah. Okey, yang lain-lain tu lokasi keputusan perlawanan, kemudian terangkan lah. Okey, yang ni cuma bagi tahu je, dia nak berikan satu faktor. Okey, soalan 6, keagresifan lagi. Okey, laporan kejadian, 2 orang menyokong tuan rumah ditangkap kerana masuki gelanggang. Penyokong masuk, penjaga gerisan cedera di baling objek. Seorang pemain tuan rumah cedera di kepala. 2 minit terakhir dan pasukan berjersey gelap ketinggalan 1 gol. Okey, ketinggalan 1 gol. Jelaskan kenapa pelakuan di atas dianggap sebagai keagresifan kasar ataupun hostile. Keagresifan ketara yang sengaja buat. Sebab apa? Pemain dengan niat mencederakan pihak lawan. Dia sengaja. Okey, sengaja mencekik, sengaja melakukan kekasaran. Kata kunci dia sengaja dengan niat. Okey, keagresifan kasar ni. 2 faktor semasa yang boleh mempengaruhi perlakuan agresif seperti darjah 1. 2 faktor semasa. Faktor semasa dia sini lah. Masa semakin tamat, ketinggalan jaringan, itu faktor semasa. Ketinggalan jaringan, masa perlawanan semakin suntuk. Okey, jelaskan 2 contoh situasi perlakuan keagresifan ketara yang berlaku dalam satu sukan. Menumbuk. Selain pada contoh ni lah, selain pada mencekik. Okey, apa lagi yang dia buat? Menumbuk, membaling kayu hoki, apa saja yang sengaja buat untuk tengok pihak lawan cedera. Sonok tengok pihak lawan sakit. Okey, soalan 7. Salah satu kaedah bantu mula, RISE. Okey. Baik, A. Nyatakan satu prosedur rawatan C dan I dalam bantu mula di atas. C. Compression, beri balutan ataupun tekanan pada bahagian cedera untuk mengurangkan bengkak. I. Meletakkan ais pada bahagian cedera untuk mengurangkan bengkak ataupun pendarahan dalaman. Okey. Apakah tujuan meninggikan bahagian cedera? Mengurangkan pengaliran darah ke bahagian yang cedera untuk mengelakkan berlakunya bengkak ataupun edema. Okey, itu tujuan kita tinggikan. Satu kaedah bantu mula lain yang boleh digunakan untuk mangsa yang tidak sedarkan diri. Ingat, kalau mangsa tak sedarkan diri, guna DRABC. Okey, kalau TOTEP ni kita ingat balik T untuk talk, bercakap, observe, kita tengok, kita minta respon dia masih sedarkan diri. Kalau tak sedarkan diri, kita guna prosedur DRABC. Okey. Baik, soalan 8. Gambar rajah 3 menunjukkan satu kecederaan. Okey, yang ni bahagian tulang tibia dan fibula.
Okey, tibia dan fibula. Namakan jenis kecederaan X, patah tertutup. Okey, jenis patah tertutup lah. Kecederaan tisu keras, patah serong. Okey, semua berkaitan dengan patah. Jangan beritahu patah terbuka pula, dia tak terkeluar daripada kulit. Kalau terkeluar daripada kulit tu patah terbuka. Jangan beritahu kecederaan tisu lembut. Tisu lembut tu berlaku pada otot, tendon, ligamen. Yang ni bila patah ni kecederaan tisu keras. Okey. Berikan 2 kaedah pengurusan kecederaan sukan yang susah bagi menguruskan kecederaan di atas. Okey, kita boleh guna toe taps, boleh guna riser. Okey. Nyatakan 1 langkah awal untuk mengelakkan kecederaan, memanaskan badan, memakai pelindung. Okey, itu langkah awal. Baik, soalan 9. Darjah 4 menunjukkan situasi seorang pelari pecut sebelum pertandingan. Saya takut dan gemetar. Saya akan menentang dengan penyandang juara tahun lepas. Okey. Satu jenis kebimbangan yang dialami oleh pelari pecut ini. Sebab apa? Kebimbangan track. Sebab dia tafsir situasi sebagai ancaman. Okey, dia tafsir situasi sebagai ancaman. Situasi dia ada juara tahun lepas. So, dia jadi takut dan gemetar. Kalau lagi satu, kebimbangan seketika. Kebimbangan seketika ni bila dalam situasi tu dia dengan sorakan penonton, dengan contoh di final, tu seketika lah situasi sewaktu perlawanan tu. Kalau macam ni situasi dia kebimbangan track. Okey, dia mentafsir situasi tu sebagai ancaman. Okey, 2 teknik. Ingat semua ada 4 kan? Pernafasan, imagery, kata rangsangan diri, relaksasi otot progresif. Bagi je 2. Okey. Nyatakan satu kesan fisiologi lain yang mungkin dihadapi oleh pelari pecut. Biasanya kalau siapa yang pernah pergi pertandingan, dia akan kadang ada jantung meningkat, berpeluh, sakit perut. Okey, itulah kesan fisiologi. Okey. Apa yang fisiologi ni? Apa yang berlaku pada badannya. Okey, apa yang dia rasa. Kadang pucat, otak jadi kaku, jadi macam tak boleh nak bergerak. Stres. Okey, so kesan fisiologi. Kalau kesan psikologi, dia akan fikir yang negatif. Baik, soalan 10. 2 bentuk motivasi yang diterima oleh atlet. Okey, yang ni simbol duit. Okey, yang ni kamu boleh. Okey, question dah cakap kamu boleh. Baik. Nyatakan bentuk motivasi yang diterima oleh X, atlet X dan Y. X ni motivasi ekstrinsik. Okey, dia fikirkan ganjaran. Kalau Y ni dia motivasi intrinsik, kata rangsangan, bentuk kata rangsangan. Okay, B, kata rangsangan diri yang boleh meningkatkan prestasi kedua-dua atlet itu. Kamu beritahulah saya ingin meningkatkan prestasi diri. Buatlah ayat. Okay, nyatakan kata rangsangan diri yang boleh meningkatkan prestasi. Saya nak jadi yang terbaik. Apa-apa sajalah. Semua kata-kata yang positif lah. Kata rangsangan diri ni. Okay. Namakan satu tahap penetapan matlamat yang digunakan oleh kedua-dua atlet itu. Kedua-dua atlet itu terangkan tahap penetapan matlamat. Okey, tahap penetapan matlamat, dia ada matlamat jangka pendek, matlamat jangka sederhana, matlamat jangka panjang. Okey, jangka pendek ni tujuan dia dijadikan panduan untuk mencapai matlamat jangka panjang. Contoh, untuk bulan Januari, apa yang kita nak? Okey, target kita nanti jangka sederhana bulan 3. Okey, nak BSPM contoh. Okey, matlamat jangka panjangnya nak sambung degree dalam sains sukan. Itu jangka panjang lah. Jangka pendek ni panduan untuk mencapai matlamat jangka panjang. Apabila jangka pendek tercapai, contoh kita buat ujian, dapat markah tinggi, jadi lebih semangat. Okey, untuk mencapai matlamat jangka sederhana, seterusnya jangka panjang. Ini kena ingatlah. Tahap penetapan matlamat ada 3. Okey, baik, itu dah habis lah bahagian A, soalan struktur. Kita masuk bahagian B. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Baik, terangkan perbezaan proses sosialisasi sukan berdasarkan pernyataan di atas. Sosialisasi ke dalam sukan, sosialisasi menerusi sukan. Okey, setiap satu ni 2 markah. Sosialisasi ke dalam sukan, ingat kalau dalam sukan ni dia ada ejen. Okey, berlaku apabila individu memilih untuk terlibat dalam sukan kerana
pengaruh keluarga, rakan guru dan komuniti. Terpulanglah dia mesti ada ejen, siapa yang menarik minat dia untuk terlibat dalam sukan. Okey, contoh Ali menjadi atlet badminton kerana mengikuti jejak langkah ayahnya. Ini ejen lah, ayah dia sebagai ejen. Sosialisasi ke dalam sukan, ada ejen, ada orang yang mendorong, ada media yang mendorong dia untuk terlibat dalam sukan. Okey, penerangan 1 markah. Bagilah contoh untuk dapatkan markah lagi. Okey, 2 markah. Baik, sosialisasi menerusi sukan. Menerusi sukan ni apabila individu memilih untuk terlibat dalam sukan kerana ingin mendisiplinkan diri, membentuk perwatakan, nak bentuk nilai dan perlakuan diri. Dia nak ubah diri dia dengan terlibat dalam sukan. Okey, penerangan 1 markah. Sebagai contoh, Ali menjadi pemain badminton kerana ingin menjadi seorang yang berdisiplin dan mengubah sikapnya yang pendiam. Kerana nak sambung, mengubah sikapnya pendiam kepada yang lebih bersosial, yang lebih pandai bercakap. Terpulanglah. Bagi contoh yang sesuai lah. Okey. Baik, B, huraikan sumbangan bidang sukan kepada negara. Okey, sumbangan bidang sukan kamu boleh ambil sosial, ekonomi, politik. Dari segi sosial, sukan dapat memupuk semangat pelbagai kaum sekaligus mencapai integrasi nasional. Kalau nak tambah ni lah. Semua masyarakat dapat bekerjasama menyokong pasukan negara. Itu segi sosial lah. Ekonomi, pembangunan prasarana sukan dapat meningkatkan ekonomi negara. Selain itu, penganjuran sukan dapat menarik pelancong asing menerusi aktiviti sukan. Bolehlah tambah lagi. Ekonomi pembinaan, sebagai contoh, Lita Sepang menambah ekonomi negara dengan penganjuran Formula 1 pada setiap tahun. Buatlah ayat. Okey, politik, penganjuran sukan dapat meningkatkan kerjasama antara negara yang terlibat. Contoh sukan C, negara yang terlibat negara-negara ASEAN. Dengan ini, hubungan politik menjadi lebih stabil. Sekaligus hubungan diplomatik dan perdagangan dapat ditingkatkan. So, kita dapat jalinkan kerjasama politik bila kita anjurkan sukan di peringkat negara. Okey. Baik, soalan 2. Kecederaan. Jenis kecederaan yang sering dialami oleh atlet dalam permainan. Okey. Ada bulatkan kawasan lutut. Okey. Jelaskan jenis kecederaan dan namakan kemungkinan kecederaan yang boleh dialami oleh atlet itu. Jenis kecederaan yang mungkin berlaku ialah kecederaan tisu lembut. Okey, kecederaan tisu lembut iaitu sprain tendinitis. Inilah contoh kecederaan yang berlaku. Okey. Kalau nak letak ACL boleh tak? ACL, PCL pun boleh lah. Okey. Kemungkinan kecederaan. Okey. Baik. B, nyatakan 2 tanda simptom kecederaan tersebut. Tanda-tanda dia sakit, bengkak, tak boleh gerak lah. Okey. Misalnya kalau nak gerak sakit. Misalnya kalau kena bahagian seni ni, kena usung lah, tak boleh. Ataupun kena ada rakan untuk bantu keluar daripada padang. Okey, nyatakan 2. Okey, sudah. Sakit, bengkak, tak boleh gerakkan bahagian yang cedera. Baik. C, 3 langkah keselamatan. Langkah keselamatan memanaskan badan dan menunjukkan badan yang cukup. Okey, sebab apa? Badan bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih agresif dalam latihan ataupun pertandingan. Biasanya kena warm up dulu. Okey, buat stretching yang cukup. Sebab bila dalam permainan ni kita akan buat pelakon yang lebih agresif. Kita akan buat yang lebih daripada kemampuan kita. Okey. Yang kedua, memakai peralatan perlindungan seperti shin guard, knee guard. Penggunaan peralatan ini dapat mengurangkan risiko kecederaan. Pakaian, kasut atau pakaian yang ringan, microfiber, dapat mengurangkan risiko kecederaan dalam sukan. Dan selain daripada itu, memastikan permukaan gelanggang ataupun padang selamat. Kadang-kadang ada batu, ada bahan-bahan yang tajam, kena perhatikan lah. Itu langkah-langkah yang boleh diambil. Okey, soalan yang ketiga. Seorang pelari acara 1500 meter menamatkan larian dengan catatan masa 3 minit 58 saat. 3.58 minit lah. Okey, berdasarkan maklumat di atas, jelaskan penggunaan sistem tenaga yang berlaku pada atlet tersebut serta ciri-cirinya. Okey, yang ni kamu kena beritahu lah. Jelaskan penggunaan sistem tenaga yang berlaku kepada atlet tersebut serta ciri-cirinya. Baik, sewaktu menggunakan larian, atlet akan menggunakan sistem tenaga aerobik alaktik dalam tempoh 10 saat yang pertama. Okey, sistem tenaga anaerobik alaktik dalam tempoh 10 saat yang pertama. Ini ciri lah. Anaerobik alaktik, ciri dah 10 saat yang pertama. Okey, kalau nak tambah lagi, sistem tenaga anaerobik alaktik menggunakan ATP yang tersimpan dalam otot.
Okey, pengalihan sistem tenaga anaerobik laktik kepada anaerobik laktik akan berlaku selepas 10 saat sehingga 2 minit. Okey, selepas tu sistem tenaga anaerobik laktik akan bertukar pada sistem tenaga anaerobik laktik. Nak tambah lagi ciri dia, sistem tenaga anaerobik laktik menggunakan glikogen yang tersimpan dalam otak dan hati untuk penghasilan ATP. Okey, sistem tenaga ini akan menghasilkan asid laktik yang akan memberi kelesuan kepada otot. Okey, boleh tambah. Selepas 2 minit, sistem tenaga aerobik laktik akan beralih kepada sistem tenaga aerobik. Sistem tenaga aerobik digunakan selepas 3 minit aktiviti dilakukan. Sistem ini memerlukan kehadiran oksigen dalam memproses ATP untuk penghasilan tenaga. Boleh baca lah, sel aerobik memproses asid aerobik jadi asetil enzim dan seterusnya. Okey, ini soalan esei, ingat kamu kena bagi huraian lah untuk bantu kamu dapat markah yang lebih. Okey, B. Latihan falik dan jeda jarak jauh adalah dua kaedah latihan fizikal. Rancangkan satu kaedah latihan fizikal untuk atlet 1,500 tadi lah. Dan menggunakan mana-mana satu pada kaedah tersebut. Okey, saya bagi dua-dua lah. Latihan falik ni speed play, ingat speed play, permainan lari, laju perlahan. Okey, berjalan, itu permainan kelajuan, speed play, latihan falik. Baik, kita bagilah contoh. Okey, nombor 1, memanaskan badan, buat regangan dan drill larian, latih tubi larian. Kemudian latihan falik, apa yang dia kena buat? Atlet akan melakukan aktiviti selama 40 minit di sekitar kawasan sekolah, bagilah, ataupun di sekitar kawasan taman permainan, pulang masing-masing. Cari yang mudah kamu nak buat ayat. Okey, yang pertama, atlet perlu berjalan pantas 5 minit yang pertama. Kemudian atlet berlari anak selama 10 minit. Atlet berlari dengan kelajuan 75% selama 30 saat. Atlet berjalan selama 1 minit. Atlet melakukan sliding selama 2 minit. Atlet berlari anak selama 5 minit. Ulang aktiviti sehingga cukup 40 minit. Atlet melakukan aktiviti menyejukkan badan. Yang ni ikut kreativiti. Ada jalan, ada lari anak, ada lari laju, jalan balik, sliding, nak buat naik tangga tu tangga pun boleh. Tak ada masalah. Itu latihan falik. Okey. Jadi kamu faham konsep dia. Kemudian latihan jeda jarak jauh. Okey, latihan jeda jarak jauh. Atlet melakukan aktiviti memanaskan badan, sama memanaskan badan. Kemudian latihan jeda jarak jauh. Okey, contoh kita buat bila 1,500 meter ni, dia ada latihan 800 meter, nak lari 1 km pun boleh, nak lari 2 km pun boleh, terpulang. Ikut kreativiti. Atlet akan atlet kena buat larian pecut 1 meter 3 kali. Tu tak sesuai lah untuk atlet 1,500. Okey. So, tengok, atlet akan berlari 800 meter dalam masa 3 minit ke bawah. Atlet akan berehat selama 3 minit. Atlet akan berlari 800 meter seperti di A. Okey, ulang balik. Atlet akan dia akan berehat. Aktiviti akan dilakukan 3 set dan setiap set atlet perlu berlari sebanyak 5 kali. Contohnya 5 kali 800 meter 3 set. Okey. Sebanyak aktiviti 3 minit 1:1. Maksud 1:1 ni 3 minit aktiviti larian 800 meter, lari 3 minit, rehat pun sama 3 minit. Okey, habis tu dah habis 5 kali, habis 1 set. Okey, kemudian buat lagi 5 kali, 2 set, buat lagi 5 kali, dia jadi 3 set, habis aktiviti. Atlet melakukan aktiviti menyejukkan badan. Okey, dah habis. Itu penerangan untuk jeda jarak jauh. Boleh lah aktiviti. Kamu nak ubah, atlet lari 400 meter, buatlah 400 meter nak lari berapa minit? Nak lari 1 minit 20 saat, terpulang. Ikut kreativiti masing-masing. Jadi kamu faham konsep dia. Dia ada jeda ni, dia ada sela masa, rehat dan latihan. Macam ni, sela masa latihan dia 3 minit, rehat dia 3 minit. Kalau kamu nak buat lari 800 meter, rehat 800 meter pun boleh. Lari 800 meter, rehat 400 meter pun boleh, terpulang. Okey, jadi kamu faham apa maksud jeda ni. Jeda ni dia ada sela masa latihan dan sela masa rehat. Okey. Baik, yang keempat, okey, kecederaan. Nyatakan pengurusan kecederaan sukan yang boleh digunakan terhadap atlet. Okey, dia masih sedarkan diri, so kita guna toe taps. Kita tanya dia. Okey, ini penerangannya. B. Huraikan langkah pengurusan kecederaan sukan yang digunakan dalam part A. Okey, kita guna toe taps. T untuk top. Kita tanya dia, bertanya pada atlet tentang apa yang berlaku, bahagian yang sakit dan sebagainya. Observe, kita tengok. Okey, contoh dia cakap sakit kat lutut, kita tengok bahagian yang cedera. Sekiranya ada tanda seperti lebam ke, pendarahan ke, dan lain-lain lah. Okey, kemudian tersentuh. Okey, dia cakap sakit itu, kita tengok, tersentuh, cuba sentuh. Bagi mengesan tahap cederaan. Kalau serius, bila sentuh sikit pun dia akan sakit.
Okey. Dan active movement, dia suruh mangsa gerakkan sendiri anggota badan. Okey, kalau tak boleh gerak, kita kena segera dapatkan telefon ambulan lah. Okey. P, passive movement, kita bantu. Kalau dia tak boleh nak gerakkan anggota badan, kita bantu mangsa untuk gerakkan bahagian yang cedera. Okey, kalau tak serius, kita boleh suruh dia bangun dan berlari. Kalau tak serius, dia boleh beraksi semula lah. Kalau serius, kena dapat rawatan, rehabilitasi, kemudian kena buat ujian kemahiran untuk pastikan dia bersedia untuk kembali beraksi. Okey, itu prosedur TOTAPS. Okey, C, berikan satu kecederaan yang boleh berlaku pada atlet di atas. Ligament sprain, muscle strain, tendonitis. Okey. Radang lah. Biasanya bila berlaku kita terjatuh, biasanya kalau terjatuh kita akan berlaku lebihan pergerakan pada sendi, julat pergerakan yang melebihi pada kemampuan, dia akan menjadi radang. Tendon tu akan jadi radang lah. Okey. Baik, D, nyatakan 2 langkah keselamatan. Keselamatan macam yang tadi lah, pemanasan badan, semua tu. Okey, baik. Habis kertas 2, saya harap kamu faham. Okey, yang memang tak faham boleh tanyalah dalam grup WhatsApp lah. Okey, kalau malu tanya dalam grup boleh PM saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.